Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita dalam siri ke-31 Goal Forever hari ini. Pada siri kali ini saya akan kongsikan suatu konsep penting yang mana seluruh penduduk dunia terlibat menggunakannya, iaitu wang kertas ataupun yang disebut sebagai banknote, yang diperkenalkan bagi menggantikan emas dan perak. Pada perkongsian kali ini ada 5 tajuk kecil yang akan dibincangkan. Kita pergi kepada tajuk yang pertama, konsep wang kertas. Wang kertas adalah sekeping kertas nipis yang dihasilkan daripada pohon kayu. Hakikatnya hanya bernilai beberapa sen. Wang kertas juga dirujuk sebagai promissory note atau suatu nota janji. Nota janji ini ditulis angka tertentu di atasnya dan digunakan oleh seseorang untuk membayar seorang yang lain berdasarkan angka yang tertera tersebut. Ianya dianggap sah di sisi undang-undang negara. Nota janji ini hanyalah sekeping nota dan tiada nilai, melainkan dijamin oleh kerajaan. Kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu piawai emas. Di Amerika, hanya Federal Reserve Bank dibenarkan mencetak banknote menjadi wang. Di Malaysia, kita ada Bank Negara Malaysia. Sebelum 1971, banknote dolar disandarkan kepada emas sebagai piawai. Tetapi selepas itu, kerajaan Amerika batalkan piawaian emas ini. Dengan ini, banknote ataupun promissory note ataupun nota janji, ketiga-tiganya istilah yang merujuk kepada perkara yang sama, wang kertas, menjadi mata wang fiat. Hanya disandarkan kepada good faith atau niat yang baik. Hakikatnya, mata wang fiat adalah sekeping nota janji yang tiada nilai. Dalam erti kata lain, maksud wang fiat adalah wang yang semata-mata dijamin oleh kerajaan, walaupun ia tiada nilai apa-apa. Oleh itu, persoalan penting yang berikutnya adalah, adakah semua kerajaan mampu beri jaminan ini? Ya, tidak semua. Apa berlaku jika demikian? Tunggu perkongsian bahagian berikutnya. Kita pergi kepada bahagian yang ketiga, jaminan kerajaan. Bolehkah seseorang tulis nota janji? Tulis suatu angka atas kertas dan kemudian gunakan kertas tersebut untuk membeli barangan. Sudah pasti tiada siapa yang mahu menerima nota janji tersebut kerana ianya tiada nilai dan tiada jaminan, bukan? Tetapi apabila kerajaan tulis atau cetak angka tertentu pada kertas yang sama, rakyat akan terima kerana ada jaminan. Dan selagi rakyat percaya akan wujudnya jaminan, maka banknote tersebut akan terus digunakan tanpa ragu-ragu. Soalannya sekarang ialah, jaminan kerajaan ini berdasarkan apa? Air liur sahaja? Hakikatnya, jaminan kerajaan pula berdasarkan kepada simpanan emas negara yang di bawah jagaan Bank Pusat. Berbalik kepada kes seseorang yang tulis angka atas kertas sebentar tadi, beliau tiada emas atau apa-apa aset untuk jamin. Dengan sendirinya, tiada siapa akan percaya berbanding kerajaan. Bahagian yang keempat, contoh jaminan. Katakan, saya janji akan belikan anak saya iPhone jika lulus peperiksaan. Anak saya percaya sebab status saya sebagai bapa. Atas jaminan itu, anak saya pun belajar kuat-kuat nak dapat iPhone lah, katakan. Sebenarnya, saya tiada wang, tapi saya buat janji dan beri jaminan. Bayangkan jika anak saya dapat tahu bahawa saya hakikatnya tiada wang sedikit pun untuk beli iPhone. Hanya janji, jaminan kosong, tanpa disandarkan kepada sebarang aset wang. Adakah beliau akan belajar bersungguh-sungguh? Begitulah perbandingan antara jaminan kerajaan
bapa dan rakyat, anak. Amat malang sekali apabila kerajaan tiada aset atau emas yang cukup dan sepadan dengan janji atau jaminan yang dikeluarkan. Bolehkah ini berlaku? Kita pergi kepada tajuk yang berikutnya, iaitu negara gagal. Ada poin penting di sini. Contohnya, mata wang kertas yang diedarkan dalam negara adalah RM1,000. Ini sepadan dengan 4 gram emas, lebih kurang nilai semasa. Tetapi simpanan kerajaan hanya ada 2 gram emas. Hakikatnya jaminan hanya terhadap RM500. Yang selebihnya hanyalah janji kosong. Hakikatnya dalam sejarah telah dan sedang berlaku beberapa insiden di mana jaminan kerajaan tidak memadai, sudah tidak laku, walaupun ada unsur good faith. Pelabur-pelabur dan orang awam hilang keyakinan apabila mereka sedar bahawa kerajaan tiada aset atau emas yang mencukupi. Akibatnya nilai mata wang jatuh merudum. Ini berlaku apabila kerajaan mencetak mata wang kertas dengan banyaknya dengan alasan untuk menampung bajet defisit, untuk membayar hutang kerajaan dan sebagainya. Negara gagal berlaku di Zimbabwe, Brazil, Weimar Germany, Venezuela dan banyak lagi. Seterusnya kita masuk kepada tajuk yang terakhir ini, hyperinflation di Brazil. Apakah hyperinflation? Apakah puncanya? Siapa yang bersalah atau siapa yang terlibat? Hyperinflation ditaktifkan sebagai kenaikan lebih daripada 50% dalam tempoh sebulan. Kenaikan harga barangan. Pada tahun 1990 contohnya, Brazil mengalami kenaikan harga yang tinggi untuk beberapa bulan. Kenaikan harga barangan adalah antara 70% hingga 80%. Apakah puncanya? Ketika itu Brazil tiada aset atau kewangan yang cukup, tetapi kerajaan Brazil masih berbelanja besar. Tiada virus corona pun ketika itu. Ini boleh berlaku apabila ahli politik mahu mengekalkan sokongan rakyat kepada mereka agar mereka dapat menang pilihan raya. Nampaknya bajet defisit menguntungkan ahli-ahli politik yang menjadikannya sebagai alat untuk popular walaupun negara terpaksa menambah hutang. Dan biasanya rakyatlah yang menerima kesan buruk, iaitu hyperinflation. Senario ini bukan pertama kali dalam sejarah, kerana dalam sejarah mencatatkan Brazil telah beberapa kali mengalami hyperinflation. Sebagai rumusan, wang kertas atau banknot yang wujud hari ini dan digunakan oleh penduduk dunia adalah mata wang fiat yang tiada nilainya, tidak disandar kepada emas, tetapi dijamin oleh kerajaan masing-masing. Kerajaan gagal boleh berlaku apabila mencetak banknot secara berlebihan mengakibatkan nilai banknot tersebut jatuh dengan banyaknya. Nilai ringgit Malaysia juga jatuh setiap tahun. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia juga telah menambah bilangan wang kertas. Tahun ini, 2020, ada alasan COVID-19. Tetapi selama 22 tahun, Malaysia telah pun mengamalkan bajet defisit walaupun tiada virus corona ketika itu. Justru saya bimbang bahawa defisit negara semakin besar tahun ini dan tahun berikutnya. InsyaAllah, berjumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Gold Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.